الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'd. Kita sambung lagi muzakarah kitab Baquratul Amani karangan Al-Alimul Allamah Al-Syekh Ismail bin Abdul Qadir Al-Fattani Al-Makki radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na wa iyyakum bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hari itu kita berhenti mana weh? Dengan turus pengetahuan. Mana dengan turus pengetahuan? Mana ni? Merenung-renung fikiran. Mana? Baris yang kedua. Dengan situ aku. Dengan turus pengetahuan. Syarah dah itu kan? Dengan turus pengetahuan tu syarah dah lah. Sikit, nak banyak lagi. Tak bergerak kita lu banyak lagi. Baik. Jadi Allah Ta'ala menerangkan hati-hati kekasihnya Allah dengan nur iman, yakni dengan iman yang diserupakan dengan nur, dengan cahaya, dan menetapkan, bila menerang tu menetap pula, bagi istiqamah, menetapkan dia nur iman tu padanya, pada hati kekasih, yakni di dalamnya, di dalam hati kekasih. Pada dengan makna fi, dengan makna zaraf, yakni di dalamnya. Ini isyarat bahwasanya ilmu ni pasti nak pegang di mata hati. Pasti nak pegang di mata hati. Dia tak sama dengan ilmu tajwid. Ilmu pasti nak sebut makharijil huruf dan sifat-sifat huruf dan wakaf serta ibtida ayat dengan betul. Maka kena baca bunyi di mulut. Tapi ilmu ni bukan ilmu pasti nak sebut di mulut semata-mata, tidak. Hanya sebut tu untuk wasilah bagi i'tiqad kejap dalam hati. Kalau seorang tu sebut dengan betul, sebut betul lah, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, sebut dengan tajwid, tiba-tiba makna i'tiqad tak betul, maka tidak dikatakan sah i'tiqad seorang. Baik. Dan menetapkan dia nur iman tu padanya, pada hati kekasih, pada hati kekasihnya Allah. Menetap takluk pada kata menetap. Bagaimana nak jadi tetap satu-satu akidah tu kalau tidak ada ilmu? Maka jadi menetap, jadi istiqamah, tak bergoyah. Dah kita kata iman, keyakinan seorang tu dengan turus pengetahuan, dengan pengetahuan yang terus. Boleh tak gitu? Itu gaya dah nanti ni. Atau dengan turus pengetahuan dengan makna dengan cerah. Turus maknanya cerah, pengetahuan yang cerah, pengetahuan yang jelas. Kalau tak jelas lagi tu kena belajar bagi wi nyata, wi terang, wi turus. Itu makna turus. Turus atau terus, boleh baca dua.
Turus mana cerah. Jilah kita kata. Maknanya apa? Turus pengetahuan, yang ini ilmu pengetahuan yang terus. Maknanya ada ilmu, itu makna pengetahuan. Kalau tak ada ilmu, tidak dipanggil pengetahuan. Mana seorang tu bila tidak ada ilmu pada dia, maka dikatakan seorang tu tidak ada pengetahuan. Maka bila seorang tu ada ilmu, maka dikatakan pengetahuan ada pada seorang. Bila dia ada pengetahuan, maka dia mengetahui. Jadi hak adanya ialah pengetahuan. Mengetahui itu bukan orang panggil apa? Bukan benda yang maujudi, bukan benda yang pesing wujudi. Dan ataf pada kata turus pengetahuan. Dan ni ataf pada kata turus pengetahuan. Jadi Allah Ta'ala menetapkan dia iman yang diserupakan dengan cahaya padanya, yakni di dalamnya, di dalam hati kekasihnya Allah, dengan mengertikan pelajaran. Ada ni. Jadi kalau tak reti pelajaran, bermakna iman dia tu tak tetap. Nak bagi tetap iman, maka kena mengerti pelajaran, kena faham. Belajar ni sampai faham. Selagi mana tak faham, selagi itulah kena belajar. Yang wajibnya kita belajar. Kefahaman tu ialah pemberian anugerah daripada Allah. Ada orang mengaji sekali dengar faham selalu. Ada orang berpuluh-puluh kali dengar baru faham. Ada orang beratus kali dengar baru faham. Ada orang tak faham pakai sudah. Tak faham pakai sudah dianya. Nak macam mana? Maka dia dimaaf lah. Kenapa? Kerana dia tak dapat anugerah faham. Maka tugas kita hamba ni ialah belajar, mengerti. Yang memberi reti, yang memberi faham akan pelajaran tu ialah Allah. Tu sebab tu apabila orang tak faham, kita tak boleh nak marah lah. Faham tak weh? Nganggur dah kau dah tu tak faham kan. Nak macam mana tak faham? Suka hatilah. Ulang lagi. Tu iza takarrara, benda apabila diulang-ulang, maka nescaya akan jadi ingat. Tu. Benda apabila diulang-ulang, maka akan jadi ingat. Kita ulang-ulang. Macamlah orang duk hafal Quran kan. Dia duk ulang-ulang. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati. Ulang-ulang iza takarrara, bila dia ulang-ulang, ingat. Sama juga. Khatam dah kitab tu, baca pula kitab ni. Khatam pula kitab tu, baca pula. Selagi mana tak faham, selagi itulah belajar. Hingga Allah Ta'ala bagi mengertikan pelajaran. Bila seorang tu mengertikan pelajaran, maka lazim daripadanya nur iman, atau iman yang diserupakan dengan nur, dengan cahaya tu, Allah menetapkan dalam hati seorang kekasih Allah tadi tu. Habis. Dan mengkejapkan pengetahuannya. Ini pula ni ataf pada kata menetap, ataf pada kata menerang. Lain tu. Dan yang ni pula ni ataf pada kata yang menerang. Jadi segala puji-pujian itu mustahiqun lillah, hak Allah. Allah tu siapa? Tuhan yang mengkejapkan. Mana mengkejap? Bila benda tu kejap, maka tak hilang. Itu mana mengkejap, tak hilang. Mengkejapkan ia Allah akan pengetahuannya, pengetahuan kekasih. Mengkejap dengan mengertikan dalil-dalil. Kena reti pula dalil. Ni ilmu usuluddin, ilmu tauhid, wajib kita kena tahu dalil. Dia tak sama dengan ilmu fiqh. Ilmu fiqh tak wajib kita tahu dalil. Kalau tahu, bagus, lebih baik. Tapi kalau tak tahu pun tak mengapa, kerana dalil dalam ilmu fiqh ni susah, berat. Susah dan berat. Maka bila susah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan sesuatu orang mukallaf melainkan apa yang mampu diusaha. Maka beratlah nak tahu dalil setiap inci yang kita buat, semayang kita,
takbirnya niat kena ingat belaka dalil. Penatlah kita. Nah, dari mana takbiratul ihram, mana dalilnya? Doa iftitah, mana dalilnya? Saktah antara takbiratul ihram dengan doa iftitah, mana dalilnya? Sudah. Peninglah kitanya nak ingat dalil semua. Jadi tak wajib secara aini, wajib juga tapi secara kifayah. Ilmu fiqh wajib secara kifayah, wajib fardu kifayah maknanya. Untuk mengetahui dalil setiap inci. Adapun ilmu usuluddin wajib fardu ain. Tiap-tiap kita kena tahu dalil. Karena dalilnya sangat mudah. Apa dalilnya? Paling mudah sekali dalil akal. Tengok alam ni. Alam ni jadi dalil Allah ada, mesti ada, dia bukan tak ada. Alam ni jadi dalil Allah mesti sedia, dia bukan baharu. Alam ni jadi dalil Allah mesti kekal, dia tidak binasa. Jadi mudah sangat. Bila mudah, maka wajib fardu ain atas tiap-tiap seorang. Jadi siapa yang mengkejakkan, yakni yang bagi tak hilang, Allah Tuhan yang mengkejakkan pengetahuannya kekasih. Kejak-kejak tu takluk pada kata mengkejak dengan mengertikan dalil-dalil. Jadi dengan tu orang panggil sababiyah. Kejak hati itu dengan sebab mengerti dalil lah. Boleh juga kejak dengan tak ada dalil. Mana? Seperti iman orang yang muqallid yang sahih. Yang ulama kata sah iman orang yang taklid. Taklid ni mana nampak tu? Dia memang kejak sungguh, yakin akidah dia hingga kalau kerak tekak, bunuh pun tetap tak berubah. Hatta kalau orang yang mengajarkan dia Allah ada tu pun berterbalik murtad. Contoh, dia dengar ustaz dia kata Allah mesti ada, Allah bukan tak ada. Tiba-tibanya dia pun kejar, Allah mesti ada, Allah bukan tak ada. Tiba-tiba ustaz yang mengajar tu sendiri murtad kelik. Katanya ustaz tu sendiri kata Allah tak ada pula, dia bukan ada, dia bukan ada, dia mesti tak ada. Terbalik pula. Si taklid tadi tetap kejak dengan iman dia. Allah mesti ada, dia bukan tak ada. Dalil mana? Tak tahu aku. Tapi kejak. Sekira-kira orang yang dia ikut pak turut itu, walau terbalik sekalipun perkataan dia, tetap si taklid tadi tak berubah perkataan, i'tikad dia tetap sama. Maka iman lagu tu sahih. Sahih tak? Tapi jangan sekali lah ni. Biasanya orang ikut orang ramai-ramai lah. Tuhan ada? Ada. Tuhan tak ada? Tak ada. Ikut pakai orang ramai-ramai. Tak itu ni? Mudah dia kata. Malah nak serabut buruk, pakai ramai-ramai supaya biasa-biasa sudah. Sudah biasa-biasa itulah ulama kata orang yang iman taklid tu tak sah i'tikad dia. Kalau dia tu ahli pada nazar, yakni orang yang ahli pada nak berfikir pada dalil. Melainkan dia bukan ahli nazar, yakni akal dia tintong, kita kata ni, akal dia gila dah. Bukan ahli pada nazar, nak fikir tak tembus. 1 + 1 dia jawab 10 dulu. Mana bodoh lah. Maka dia bukan ahli pada nazar, maka dimaafkan kalau tidak mengetahui dalil. Tapi Allah Ta'ala mengkejakkan pengetahuan kekasih itu dengan sebab, dengan tu orang panggil sababiyah, dengan sebab pada ghalib adanya mengertikan dalil-dalil. Bila seorang tu mengerti dalil, maka kejaklah dengan sebab mengerti dalil, kejak pengetahuan dia. Kejak mana tak hilang. Kejak sungguh. Supaya kita letak dakwah maka hak tak boleh nak sapu tu. Ada ke maka hak tak boleh nak sapu tu. Kita sapu, ada lagi. Sapu, ada lagi. Kejak molek tulisan dia. Tak hilang. Tu. Alah kali kena pakai minyak petrol lah. Baru hilang. Baik. Dan merenung-renung fikiran. Merenung-renung ni mana? Menilik, menyusun fikiran. Merenung-renung fikiran bukan makna duk nengung pohon bodoh tu, bukan. Merenung-renung fikiran ni maksudnya apa? Yakni menyusun atur cara berfikir. Atau ataf pada kata mengertikan dalil. Yakni pasang sepepak barunya, bunyinya lagu ni. Allah tu Tuhan yang mengkejakkan pengetahuan kekasih
dengan merenung-renung fikiran, yakni dengan menyusun atur cara berfikir. Ini berhajat pada ilmu mantik ni. Ilmu mantik iaitu ilmu mi'yarul aql, timbangan bagi akal, supaya tidak salah, tidak khata', tidak tersalah dalam berfikir. Kalau seorang tu salah dalam berfikir, maka natijahnya keluar salah pada pegangan. Begitu. Maka sebab tu ilmu mantik itu penting. Man la mantiqalahu la siqatalah, katanya Imamul Ghazali. Siapa yang tidak ada mantik, tidak faham mantik pada seseorang tersebut, maka la siqatalah, tidak ada jenis siqah, kepercayaan pada ilmu dia. Mungkin boleh tersalah cara berfikir. Seperti dia menyusun cara qadiyah, susun cara qadiyah, orang panggil berfikir, kullu bid'atin dalalah. Tiap-tiap yang sesat, yang tiap-tiap yang direka cipta tu sesat. Kullu dia pakai makna jami'. Semua yang baharu tu yang bid'ah, yang direka tu sesat. Maka qadiyah muqaddimah sughra, tiap-tiap tu dengan makna semua sekali yang direka tu sesat. Kemudian mari pula muqaddimah kubra, wa kullu dalalatin finnar. Tiap-tiap yang sesat itu dalam neraka. Keluar natijahnya apa? Kullu bid'atin finnar. Tiap-tiap hak direka tu neraka. Sesat tu. Sesat dalam cara berfikir tu. Yang betulnya kullu bid'atin dalalah, ai bermakna ba'du, sebahagian. Karena kullun situ dengan makna majmu', bukan dengan makna jami'. Orang panggil apa? Amun maksus. Hadis tersebut lafaznya umum, tapi ada hadis yang lain mentakhsiskan makna kullun situ dengan makna majmu'. Mana hadisnya? Riwayat Sayyidatuna Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Mereka yang mereka-rekakan pekerjaan agama kami ini yang tidak ada suruhan dalam agama kami, maka ditolak. Mafhum mukhalafahnya, man ahdatsa fi amrina hadza ma huwa minhu fahuwa maqbulun. Siapa yang mereka-rekakan pekerjaan agama kami ini, perkara yang ada suruhan dalam agama kami, maka diterima pekerjaan yang direka tersebut. Begitu. Jadi bermakna kullun situ bukan semua, sebahagian. Jadi kullu bid'atin dalalah, ai ba'du bid'ah dalalah. Sebahagian daripada bid'ah tu sesat. Wa kullu dalalatin finnar, dan tiap-tiap sesat, betul. Tiap-tiap yang sesat hak daripada ba'du tadi tu. Sesat tu finnar, dalam neraka. Natijah keluarnya ba'dul bid'ati finnar. Sebahagian daripada bid'ah di dalam neraka lah tempatnya. Sebahagian, bukan semua. Jadi betul cara menyusun fikiran, maka natijahnya keluar betul, maka pegangannya betul. Kalau salah cara menyusun fikiran, maka keluar natijahnya salah, maka pegangannya salah. Maka sebab itulah pentingnya ilmu mantik. Bagi orang yang mengaji usuluddin ni, biasanya orang yang ambil takhassus usuluddin mesti ke mana pun dia akan ngaji ilmu mantik. Paling kurang soal wal jawab hak dikarang oleh Syekh Yasin Al-Fadani. Risalah mantik ala tariqi su'alil jawabi, atas jalan soal jawab. Kemudian kalau nak naik lagi, naik matan sulam, munawwar, matan sulam, syarah dia idahul mubham, syarah dia. Banyak lagi lah. Isaruji itu matan bagi mantik juga tu. Banyak. Apa tu? Untuk susun maklumat yang kita dapat daripada ilmu-ilmu ni, disusun balik, program balik untuk betul cara keluar natijahnya. Itu satu daripada alat ilmu tauhid. Ada lagi satu alatnya dipanggil ilmu maqulatul ashar. Ilmu maqulatul ashar. Makulat yang 10 dia panggil. Mengenal benda makhluk ni, mesti ada pada makhluk ni 10 benda yang dikatakan padanya. Mesti zat dia tu jirim, sifat dia tu arab. Maka makulat yang pertama ialah
jauhar. Kemudian arak tu keluar 9 makulat pula. Makulatul aina, makulatul kami, makulatul mata, makulatul infial. Banyak. Makulatul idafah. Banyak. Tu nak kenal makhluk. Kalau tak belajar ilmu mantik dan tak belajar ilmu makulat, tiba-tiba kami ni pejuang ahli sunnah wal jamaah. Sakitlah sikit. Orang sebut istilah ilmu makulat ngangung, tak pernah dengar tu. Makulatul aina, makulatul mata, aina hakiki, aina majazi, tak pernah dengar. Bagaimana awak boleh memahami mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith? Tu ilmu makulatul asy'ar. Dua ni dikatakan alat bagi ilmu ni, ilmu usuluddin ni. Tapi dua tadi itu bukan fardu ain lah, fardu kifayah. Baik. Jadi merenung-renung fikiran. Walaupun tak belajar ilmu mantik, tetapi ulama usuluddin mengguna kaedah mantik dalam menyusun atur cara berfikir. Contoh kita kata disusunkan muqaddimah surah, muqaddimah kubra. Kemudian tali, kemudian disusunkan kembali pula muqaddimah surah dan kubra, kemudian keluar natijah. Mana kita kata al-alamu mutaghayyirun, bermula alam ini baru. Tengok, alam ni baru. Kenapa baru? Kerana tiap-tiap alam ni ada, dia datang daripada tidak ada. Ataupun kita kata alam ini berubah. Kenapa berubah? Kerana dia baru. Al-alamu mutaghayyirun, bermula alam ni berubah. Wa kullu mutaghayyirin, dan tiap-tiap yang berubah, tiap-tiap hak jenis berubah, pagi, petang, siang, malam, ni berubah tu kan. Wa kullu mutaghayyirin hadisun, tiap-tiap yang berubah tu baru. Maka sebab tu Allah tidak berubah-ubah. Kata Tuhan duduk ke langit, lepas tu turun ke bumi, gi mari. Itu tak betul i'tikad begitu. Itu semua tu sifat yang baru belaka tu, yang berubah-ubah. Kita nak tahu di mana alam ni baru, kerana kita lahir-lahir ni jeregu ada dah depan kita, stokor dah alam ni. Surat beranak pun GPN tak keluar. Bumi ni bila beranak, langit ni bila dilahirkan, ada. Pas kita nak tahu di mana baharu dia. Macam kita ni kita tahulah ada surat beranak. Ayah kita, pak kita, mak kita, tok kita, nenek kita, ada orang panggil surat beranaknya. Alam kita tak apa lah, langit bumi ni surat beranak. Tapi kita tahu kata dia baru berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Maka tiap-tiap yang berubah itu baru. Keluar natijah dulunya al-alamu hadisun. Alam ni baru. Itu natijah yang pertama. Keluar. Maka wa mari pula wa kullu hadisin, dan tiap-tiap yang baru fala buddalahu sani'un, tak dapat tidak mesti ada yang membaharukan dia. Maka keluar natijah apa? Al-alamu lahu sani'un. Bermula alam sabit baginya sang pencipta, sang penguasa, sang pentadbir bagi alam ni. Keluar natijah begitu dah. Itu orang panggil salah satu contoh kata merenung-renung fikiran. Bukan kata merenung-renung fikiran duk nengung monyok muka dia tu ni. Padahal tak ada duk mikir hadalih pun tak jadi tu. Merenung nampak macam warna, ada juga gitu. Monyok. Kata dalam ilmu dia ni nampak duk merenung. Padahal tak dalam mana pun. Ada satu cerita, satu orang pelajar yang masuk ke pondok. Baru masuk ke pondok, tapi pelajar ni memang pendiam, senyap. Orang duk main, duk galak, yuya suka, dia duk senyap, diam, merenung dah ni. Lalu tok guru ni tak ada anak lelaki, dia ada anak puan lah. Jadi tok guru duk cari siapa lah nak ganti dia kalau dia meninggal dunia, kalau dia mati. Tengok anak-anak murid hak lain ni, jenis galak lah, ha suka, ya, tak merenung-renung pada fikiran. Tiba-tibanya tertengok oleh tok guru tadi seorang pelajar yang baru masuk sekolah pondok dia ni, diam, senyap, merenung-renung, nampak macam duk menengung. Tok guru kata, hak ni dah bakal menantu aku ni. Nampak dalam ilmu dia dah, duk merenung-renung pada fikiran. Tiba-tibanya
Tok guru pun panggil, tahu jadi menatu. Dia pun tak ada apa dengan tok guru pun comel. Pakai setuju lah dia dah. Baru 2-3 hari masuk pondok jadi menatu tok guru. Marah abang-abang senior ni. Comano mung al-kalamu huwal lafzu tak ketipu lagi. Fa'ali dhammu madkhu pun tak ketipu lagi. Tasrih tak tahu. Tiba-tiba jadi menatu tok guru. Tak terima, tak puas hati lah. Jadi tok guru tak tok guru tilik pada firasat. Ni nak ayat kata firasat tok guru pun kadang-kadang bukan betul sangat. Dia tergelik, tak apa hak ni dah aling ni. Nampak tak main macam ramai-ramai kebiasaan kanak-kanak, budak-budak remaja, orang muda belia. Tak, macam duduk satu hal ahwal wali ni, nampak ni duduk merenung-renung pada fikiran. Akhirnya jadilah menatu tok guru. Jadi menatu tok guru. Hari pertama tok guru suruh jadi tok imam lah. Ganti. Dia pun sudah jadi tok imam. Surat sejadah pula subuh pagi Jumaat. Tak dia mananya hafaz sejadah. Iqra pun tak baca habis lagi Iqra satu. Baru masuk di pondok macam mana nak buat, dia kata duk lari-lari sakit perut. Tak jadi tok imam. Lepas dah sah. Tok guru suruh pergi semayang mayat, ganti tok guru. Tak nyanyi juga. Hari tahlil arwah pun tok guru lepas awal sebeh. Natu dia suruh jadi tok syekh tahlil. Yang lepas pula ke tok guru. Ayah dah molek afdal dia kata. Mula ayah dulu kalau ayah tak ada orang hamba. Hai pandai dia pun. Semua dah. Talqin orang mati pun tak boleh nak baca. Nyinak lala kali dia terjun dalam berapa bus. Dengan mayat-mayat. Nak buat tanah dia kata. Ada tanah kau nampak ada kalau jeking dia kata. Tak jadilah kau. Akhirnya tok guru kata, malam ni pengajian baba tak boleh naik mengajar ni sakit urat. Jadi minta menantulah tolong ganti naik mengajar. Dia pun royak selalulah tok guru, maaf banyak-banyaklah ayah weh. Tak panggil tok guru lah, muka ayah tok tua ni. Maaf banyaklah ayah weh. Sebenarnya hamba ni tak erti 31. Baru 2-3 hari je masuk pondok. Tok guru kata macam mana boleh tak tahu gapo satu. Nampak gaya mu ni macam ulama besar ni. Dengan serban hak ni lagi, serban hak buku ni lagi. Macam babor ni. Lepas tu duduk diam, senyap. Orang duduk main, galak pun duduk diam. Petang-petang tak main bola. Duduk senyap, wasabeh tangan, duduk merenung-renung pada fikiran. Bagaimana mu boleh kata mu tak tahu apa? Aku tengok mu ni macam duduk fikir ilmu dalam ni. Dia kata sebenarnya tok guru, kami duduk merenung-renung tu bukan merenung-renung pada fikiran, pada dalil. Kami duk merenung-renung tu, kami duk berfikir benda tak dalam mana, tapi sampai sekarang ni tak jumpa lagi apa jawapannya. Apa hak mu duk fikirnya? Ilmu apa? Hukum apa? Bahasa apa? Katanya menatu dia, saya duk fikir sejak daripada belum masuk pondok lagi. Sampailah sekarang ni jadi menatu ayah pun tak keluar lagi apakah jawapan yang sebenar. Apa? Masalah janggut, dia kata. Janggut ni rambut daripada mana, dia kata. Rambut daripada mana, dia kata. Janggut ni rambut daripada mana? Nak kata dia ni akar bagi rambut, kok celah mulut tak ada. Dia duk fikir kata juga, janggut ni ialah akar bagi rambut. Kayak rambut kat atas. Jadi bila rambut tu orang panggil ada akar masuk ke bawah, mestilah lalu ke mulut. Lepas tu bik kat ni. Keluar kat ni, bak kat ni. Nak kata janggut ni ialah rambut akar bagi rambut atas, celah mulut tak ada. Kok mana bagi janggut ni? Allah tok guru tepuk dahi. Salah pilih menantu. Rupa-rupanya bodoh bengak sangat duk fikir benda tak kena fikir. Tu kata berhati-hati hak merenung-renung monyok warok tu belum tentu alim. Ni belum tentu alim, kadang-kadangnya bukan warok tetapi monyok lain, warok lain. Baik. Jadi merenung-renung fikiran makna menyusun atur pada berfikir. Ini ilmu mantik lah ni. Tapi walau kita tak belajar ilmu mantik pun, ulama dia ambil kaedah tu masuk dalam dalil aqli nanti. Ia mari fardu takdir. Jikalau Tuhan berbilang
Nescaya berlakulah ada kalanya Tuhan itu berkelahi, ada kalanya bersetuju. Apabila bersetuju oleh dua Tuhan, keluarlah natijahnya begini. Apabila berkelahilah dua Tuhan, begini. Akhirnya membawakan alam ini tak ada. Maka bermula alam ini tak ada, batilun, palsu, bohong. Sabit dengan musyahadah mata kepala kita, alam ni ada. Bermakna ternafilah juga berbilang Tuhan. Keluar aja natijah Tuhan mesti berbilang Tuhan tentu tidak. Itu orang panggil apa? Susun atur cara berfikir. Al-qadiyatul fardiyatu la taqtadil wuqu'. Qadiyah fardu takdir jikalau Tuhan tidak ada, jikalau Tuhan baharu, jikalau Tuhan berbilang. Itu bukan kita nak pergi Tuhan tu berbilang, nak buat fardu takdir, buat tipu-tipu, buat lolok-lolok kita kata. Maka kaedahnya qadiyatul fardiyatu la taqtadil wuqu'. Qadiyah wak lolok ni, wak tipu-tipu ni tidak akan membawa kepada berlaku benda tersebut. Maka jangan takutlah. Ada orang Wahabi yang marahlah ni. Apa duk kalau Tuhan tak ada, kalau Tuhan berbilang, kalau Tuhan lemah. Tuhan kuasa cukuplah, tak sudah kalu-kalu lagi lah. Lau tu taftahu fa'lu syaitan. Sedap juga dia. Duk kalau tu buka sifat perangai syaitan dia kata. Tak betul. Itu jikalau menangguh amal ibadat. Kita mula-muda duk huri-huri, malah semai surau, malah jemaah, malah semaya, malah mengaji, malah dengar. Bila tua ni sakit urat, barulah berasa nak mari surau. Kalulah masa muda mula. Tak jadi dah. Jangan duk kalu lagi lah. Kak tua ni ada lagi umur ni. Gi. Sakit baki ada lagi ni. Tobat. Sakit lagi baki lagi ada umur ni. Itulah. Faghtanim. Hendak merebut keuntungan peluang lah. Jangan bui terlepas peluang. Itu maksud. Kalau duk main kalu lagi, kalau aku kaya, tak jadi. Kalau kaya tak juga sedekah. Tika miskin. Tak jadi kalau ni. Jangan kalau bab ibadat jangan dikatakan kalau. Ada pun hak nak mengambil natijah kejap keyakinan akidah, tidak mengapa kalau. Kerana Allah Taala sendiri guna dalam Quran. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Jikalau ada lagi lain pada Allah buat langit bumi ni, jawapannya hancurlah langit bumi. Tuhan sendiri ajar kalau. Illallah, Tuhan lain pada Allah ada tak? Tak ada. Bukan makna bila Tuhan kata lau kana fihi ma, jikalau ada pada langit bumi ni, illallah, alihatun, Tuhan illallah, yang lain daripada Allah, tiba-tiba Tuhan yang lain pada Allah ada dah. Nah, itu qadiyah fardiyah dia panggil. Lau tu orang panggil lau fardu takdir. Jikalau kita nak buat tipu-tipu untuk natijah keluar daripada jikalau tu, jawapannya mengkejapkan keyakinan kita. Allah Tuhan yang satu, tak ada yang lain pada dia. Allah Tuhan yang ada, dia bukan tak ada. Allah Tuhan yang sedia, dia tidak baharu. Allah Tuhan yang kekal, dia tidak binasa. Allah yang tak serupa akan yang baharu, serupa Allah akan yang baharu, tentu tidak. Ila akhirlah. Begitu. Nak azan dulu kah? Nak azan? Tak payah? Tak payah. Habis itu. Dan mengulang-ulangi bicara dalil. Ini ataf pada kata mengertikan dalil lagi ni. Ataf pada kata mengertikan dalil. Yang ni pasang sepepak baru lagi. Allah tu ialah Tuhan yang mengkejapkan, yang menjadi tidak hilangkan pengetahuan hati kekasih dengan mengulang-ulangi bicara dalil. Ulang semua. Khatam ulang. Tak nanti ke kitab ni, kitab lain pun banyak lagi tauhid. Apa ni tauhid banyak sangat, surah Haji Ismail ni, Misbahul Muni lagi, Faridatul Faraid lagi. Ada banyak ni, Baquratul Amani lagi, setangkai padi lagi. Nama kitab pun sedap dah. Setangkai padi, semua tauhid. Tak apa. Kenapa tu? Kerana nak kejapkan hati kita tu, antara sebabnya dengan sebab mengulang-ulangi bicara dalil. Situ rajak pada dalil. Ulang semua.
mengertikan dalil, merenung-renungkan fikiran dan mengulang-ulangi bicara dalil tu ghaya hingga tu hingga latas, hingga cerah, kita kata hingga jelas. Latas makna cerah, jelas, ya belaka. Hingga latas, hingga jelas pada pandangan uqala, pada pandangan orang yang berakal. Mana kalau kita tu benar orang yang ada akal, jelas. Kalau orang tak ada akal juga memang, ataupun dia ada akal tapi kerana sombong, takabur, dia tak boleh ikut perintah agama, beriman dengan Allah. Macam orang kafir zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, jelas dia pun ada akal. Mereka keluar dengan Namrud, duduk buat upacara di luar kota. Di Babylon dia panggil, Babylon. Tempat Nabi Ibrahim, orang Ibrani. Bila habis dah upacara pesta malam tu, Nabi Ibrahim tak keluar. Nabi Ibrahim tak ikut join sekali dengan jemaah rakyat Namrud buat upacara sesak musyrik tu. Lepas tu Nabi Ibrahim apa? Dia ambil kapok, dia katok habis segala berhala yang ada keliling. Melainkan satu ekor berhala besar. Dia biar tinggal, dia gantung kapok di dekat berhala besar tu. Maka bila masuk tentera Namrud, rakyat Namrud, gagal bising lah. Tuhan dia hacul buh nak katok, tinggal seekor lagi Tuhan ya. Siasat punya siasat, rupa-rupa Nabi Ibrahim seorang tak keluar. Dipanggil menghadap. Mungkah Ibrahim nak buat ni? Jawab Ibrahim, bahkan berhala yang besar ni kok tuanku. Ada ni. Bahkan berhala besar ni kok tuanku. Bal kabiruhum haza. Bahkan hak besar ni barangkali dia katok habis hak kecil ni. Kerana marah dia, puakmu duk sembah banyak sangat. Dia pun Tuhan juga, tapi duk sembah hak kecil-kecil buat apa? Sembah dia besar cukup, dia besar sekali. Bal kabiruhum haza. Bahkan hak besar ni barangkalinya hak buat. Bukan Ibrahim nipu dak tu. Nabi ni tidak menipu, siddiq. Nanti kita akan masuk bila tak tahulah. Di Pondok Ambo tu baru lepas je siddiq. Amanah tak habis-habis lagi. Amanah tu sifat rasul, bukan parti amanah. Sifat anbiya mursalin. Lama dah bakurah tu. Ambo seduk muzakarah sejak daripada Mesir. Sampai balik sini muzakarah rumah sahabat, kemudiannya lepas piu tu pakak ramai-ramai buat tempat mengajar. Sampailah sekarang dok kota-kota lagi. Dok kota-kota lagi lah. Hak tu tiap-tiap minggu. Melainkan minggu kedua hamba pergi ke Melaka. Ni sebulan sekali. Tak tahu nak sampai bila siddiq. Nabi tu anbiya mursalin, dia tak bohong, dia mesti siddiq. Khabar dia mutabaqatul lil waqi'. Apa yang dia cerita muafaqah, betul molek dengan realiti yang berlaku. Tiba-tiba bila orang Namrud tanya, "Hei Ibrahim, mu kau hancurkan berhala ni?" Dia tak jawab tidak, dia tak bohong. Tetapi dia guna tauriyah, dia panggil. Tauriyah. Nampak seperti bohong tapi tak bohong. Dia kata apa? Bal kabiruhum haza. Buah hak besar ni kau buat. Bila Ibrahim alaihi salam jawab gitu, pokok hak cendia kawan daripada kumpulan Namrud ni bangun selalu, "Hei Ibrahim, menggila ke? Takkanlah batu ni boleh marah, boleh akak tangan sendiri gigi, gomo kata, tengok. Ada sangat kepala otaknya. Tapi tak tahu hatuk di batu mana pula jadi gila gitu. Jadi bodoh lah gitu. Apanya? Dia tak embuh guna akal dia. Ataupun akal dia nampak dah kebenaran, tapi kerana takabur. Seperti Azar. Azar ni pak saudara Nabi Ibrahim. Hak jaga Nabi Ibrahim sejak kecil. Dianya tukang buat berhala. Sayang sungguh dia ke Ibrahimnya. Harap-harap Nabi Ibrahim lah ganti bisnes dia. Bisnes apa? Buat berhala, jual kukuk pasar. Lihat ni. Ini Tuhan harganya berapa ringgit. Ini Tuhan hebat ni, harga berapa ringgit. Bisnes. Jadi Azar pun mengaku kata apa hak menyapa ni betul sungguh ya Nabi Allah. Tapi tak kamu nak ganggu bisnes aku. Bisnes. Bisnes apa? Buat berhala tu lah. Puyuk nasi dia buat berhala tu. Lihat ni. Nak jual ke rakyat jelata hak duk sembah berhala ni. Jadi dia lah tukang hak dia buat Azar ni. Jadi Azar tu bukan bapak kandung Nabi Ibrahim lah. Bapak saudara. Bapak saudara. Tapi kerana rapat sangat hubungannya, sejak kecil lagi duk jaga,
maka dia panggil Azad tu bapak dia. Bapak dia. Maka tak ada bapak Nabi ni yang musyrik, semuanya muwahhid. Gitu. Salsilah anbiya mursal ini semua berhubung dengan sulbi orang yang muwahhid belaka, orang yang mentauhidkan Allah belaka. Tak ada yang musyrik. Tak ada. Lebih-lebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tu hingga latas, hingga cerah, hingga jelas, kita kata latas mana cerah, jelas, terang benderang pada pandangan, pada tilikan uqala, mana orang yang berakal. Jadi orang berakal bila dia ulang-ulang dalil, fikir renung sungguh, kok mana betul sungguh, tak boleh kalau kata tak terima, bawa kita ni tak ada akal, bawa sampai tahap tu. Nak ada akal macam mana kalau pergi sembah lembu? Nak ada akal bagaimana kalau disembah patung? Patung buruk bucik gawa macam-macam lah. Allah huduh rupa Tuhan dia. Nak ada akal macam mana kalau sembah matahari? Hingga sikit matahari nampak juga manfaatnya cerah. Habis syirik musyrik juga. Mungkin hingga tu maknanya baguslah. Tak baguslah ke, tapi hingga sikit pada sembah tai lembu ke apa. Nak kata berakal bagaimana kalau sembah zakat? Ada juga. Di Jepun tu ada satu agama Tuhan dia bukan matahari, zakat. Kan dia fikir guna akal. Kita ni mari dia pada mana? Bukan mai pada farak. Kalau farak aja tak jadi, nak keluar anak. Mari pada zakat. Zakat itulah Tuhan. Pakak duk sembah begitu dah jawab. Ada juga hak sesat sampai tahap tu. Sudahlah. Allah. Bapa tu kerana tak guna akal. Al-Quran jelas. Sebab tu akal kena guna. Kerana Al-Quran jelas. Allah ada, Allah kuasa, Allah Maha melihat, Allah yang menjadikan langit bumi. Quran jelas. Naqal, Quran hadis cerita jelas. Tetapi kenapa manusia tak boleh terima? Kerana dia tak guna akal dia. Sebab tu tak memada dengan dalil nakal, kena awak mari juga akal untuk berfikir. Kerana manusia bukan kerana nakal tu, kerana akal tu. Nakal tak berubah dah. Ayat Quran tak berubah dah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, lahu ma fis samawati wal ard. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Semuanya Tuhan ada suruh fikir, tengok. Tapi tiba-tiba dia tak ambil tengok. Dia terjun juga dalam laut untuk buat rancangan National Geography je lah. Untuk ambil orang panggil, apa punya ajaib kejadian ni. Tak ada satu kerajaan pun hatta mereka yang mengaku kata dia lah kuasa dunia, tak mengaku dia buat laut, dia buat nyamuk seko. Siapa yang buat ni? Kita gunakan sikit yang nak tuik fikir. Mesti ada satu kuasa, satu zat, yang dialah yang menjadikan segala benda sekalian kita mohon. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kita kenapa kita tidak berfikir? Tubsirun makna tidak melihat dengan makna berfikir. Apa kita tak tengok untuk mengambil fikir, mengambil natijah pada fikiran akal. Itulah betul. Habis. Maka sebab itulah nak mengkejapkan pengetahuan dengan mengertikan dalil, merenung-renungkan fikiran, mengulang-ulang bicaranya dalil hingga macam mana? Reti dalil, renung fikiran, ulang-ulang bicara pada dalil itu, gayahnya hingga latas, hingga cerah, hingga jelas, terang benderang pada pandangan, pada tilikan, pada kenampakan uqala, yakni orang yang berakal, dan terangkat kesamaran. Tu ataf pada kata latas, hingga terangkat kesamaran. Ternafi dah orang panggil selumbar. Selumbar maknanya persoalan yang bermain dalam benak akal senyap, diam. Itu makna kesamaran. Kesamaran sama-sama. Kita kata macam orang naik kereta hujan, ekor tak ada, sama. Aduk la hingga hilang kesamaran, nampak jelas jalan. Hingga itulah kita kena ulang-ulang bicaranya dalil hingga terangkat kesamaran. Bila terangkat kesamaran, tak ada persoalan. Kalau gitu, kalau gini, tak ada kalau lah. Diam tu, tenang, tamakninah hati seorang. Bapa? Kerana dia telah pun terangkat kesamaran. Bapa tu terangkat kesamaran?
dengan sebab mengerti dalil, merenung pada fikiran dan mengulang-ulang bicaranya dalil. Hinggalah terangkat kesamaran. Selagi mana kesamaran tak terangkat, selagi itu diulang. Ulang. Hingga ulama dulunya ulang baca kitab sifat 20 ni bukan terangkat kesamaran. Dia berdarah daging dalam tubuh badan. Makna tahap tu. Dia ke tidak? Tapi diulang semua. Khatam kitab Faridah, baca kitab Usul Tahqiq. Khatam kitab Usul Tahqiq, baca kitab sifat 20. Baca khatam kitab sifat 20, baca Faridah balik. Baca Usul Tahqiq balik. Baca sifat 20. Diulang itu. Siapa-siapa matilah dia. Itu almarhum Sayyidi guru kita. Almarhum Pak Suhamid Gunung. Rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu. Siapa mati? Apa tu? Supaya berdarah daging dalam badan. Bukan setakat terangkat kesamaran. Berdarah daging sungguh. Mana kalau tak guna kitab pun tak apa dah. Benda tu dalam hati dah. Tak bawa kitab tak apa. Kalau dah kejak dalam hati, cerah, dah orang panggil pada pandangan uqala, terangkat dah kesamaran, segala orang panggil aqaid yang 50, aqaidul khamsi, simpulan iman, yang tersimpul pada uluhiyah rububiyah 41 aqaid dan tersimpul pada risalah dan nubuwah 9 aqaid, jadi apa? 50 aqaid. Itu jadi darah daging dia dah. Berdarah daging. Itu ni. Maka ketika tu memang orang panggil apa ni? Orang yang benar-benar kejap, orang panggil nur iman, yakni iman yang diserupakan dengan nur, dengan cahaya. Habis itu qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dan bermula rahmat Tuhan. Tengok Syekh pada Mekah ni, orang duduk di Mekah ni, mati wafat di Mekah, tapi dia guna bahasa Melayu tu. Dia tak kata dan wassalatu wassalamu, dan bermula rahmat Tuhan dan sejahteranya Tuhan. Tak, dia guna perkataan dalam bahasa Melayu kita. Lebih mendekatkan pada faham. Macam juga kita orang yang nak semayang tu. Wa yudabun nutqu qabila takbir li yusa'adil lisanil qalbi. Sunat kita talaffuz bin niat. Apanya sunat talaffuz bin niat? Usalli fardal isya'i 4 rakaatin tu lillahi ta'ala tu li yusa'adil lisanil qalbi, kerana nak menolongkan lidah hati. Maka kita belum pada takbir tu, kalau kita kata payah nak istihdar, nak tersedar, kata kita ni aku semayang fardu isya', makmum contoh, kerana kita jemaah, wajib kita kena niat jugalah makmum kalau nak dapat fadilat penuh. Jamaah niat makmum dalam takbiratul ihram. Kalau tidak kurang sikit fadilat, niat selepas takbiratul ihram. Kalau tak niat makmum, kemudian duk ikut imam, batal sembahyangnya. Maka ketika tu bahasa Melayu bagaimana? Lebih mendekatkan pada istihdarkan niat. Mana? Sebelum semaya tu tidak kata usalli fardal isya'i lah. Mana? Aku semayang fardu isya'. Allahu akbar. Mudah. Nah itu ni. Tak payah ambil ayat tata bahasa dalam kitab lama lah. Sahaja aku panjang. Sahaja aku sembahyang tu tata bahasa dulu. Biasalah nak menulis buku ni kena ikut tata bahasa. Macam berita dalam surat khabar lah, berita harian ke utusan menaya, dia ikut cara tata bahasa bercakap surat khabar. Dia tak boleh cara cakap kita begini. Dia kena puncak alam 24 Ogos, berlaku kemalangan di kilometer sebelah contohnya. Kereta Myvi bertembung dengan lori trailer. Dia kena gitu. Dia tak boleh 24 Ogos puncak alam belaga kuat apa. Aksiden berat apa? Aksiden berat ni. Myvi hancur lebu kepel lolek. Tak boleh kacak itu. Tak kena dengan tata bahasa. Tapi kita bila baca tu, aksiden boh, tengok ni. Kacak gitulah jadinya. Sama ke? Bila kita baca kitab tu, usalli fardal isya'i. Terjemuh dalam bahasa surat tata bahasa, sahaja aku sembahyang fardu isya'. Apa kata sahaja tu? Nak keluar kata tak sengaja. Kalau dia tidur sebelum zuhur, tiba-tiba mengigau berat, mengigau ambil air semayang gapo dia ni, masuk waktu mengigau tu.
ambil semaya takbir, baca tehah cukup 4 rakaat sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, naik atas katil tidur balik. Enggak. Maknanya tak sengaja. Ni tidur pukul 3 baru sedar. Semaya Zuhur dulu masuk dah waktu dah. Tak adil pukul 3. Tiba-tiba kawan dia kata, semaya apa? Semaya dah tadi. Semaya bila? Aku tidur. Tadi semaya dah 4 rakaat tadi. Depan aku lah. Aku duduk tunggu mu ambil semaya dari bila air dia tunggu. Lihat ni. Tak ada, aku tidur. Bermakna dia tak sengaja. Bila tak sengaja, tak sah perbuatan tanpa sengeling, tanpa pisah, tanpa hati tu sedar. Maka sebab itulah dalam tata bahasa sahaja aku semaya. Bila kita sendiri nak laksana dalam realiti kehidupan kita, tak payah duduk sahajalah. Memang aku semaya lalu. Aku semaya fardu zuhur. Itu talaffuz bin niat. Usalli mana aku semaya. Usalli tu bukan aku nak semaya. Kalau aku nak semaya, duk ambil semaya tu aku nak semaya. Jalan kaki tu aku nak semaya. Pakai kain pelekak tutup aurat aku nak semaya. Semaya tak lagi. Sekarang ni aku semaya. Aku semaya fardu isya 4 rakaat. 4 rakaat tak wajib niat lah. Adaan pun tak wajib niat. Aku semaya qasak, ta'arud, ta'yun nafsih. Menatakan diri makmum atau imam. Aku semaya fardu isya makmum. Allahu Akbar. Ketika Allah Akbar tu pak mai dalam hati kita. Aku semaya fardu isya 4 rakaat. Aku semaya fardu isya makmum. Beres. Bukan duk berak, bukan duk kecing, bukan duk asal khabar. Beres lalu. Tak, sebab tu tak ada wasuah, tak ada dalam istilah kita ibadat ni wasuah. Allah, dia kata nak masuk niat, jauh niat dia tinggal. Nak masuk dekat sini, tiba-tiba sahabat dia bersing. Hacung! Lari pula niat. Usalli pula. Itu tak betul lah kalau tu. Tak betul. Jadi mudahnya bahasa kita. Mudahnya dalam bahasa kita. Tu Syekh Daud, Syekh yang pada Mekah, gitu cara dia. Tengok. Dia tak guna bahasa Arab kerana dia pandai Arab. Dia belajar Arab bukan untuk mengerti Arab. Dia belajar bahasa Arab untuk reti bahasa Melayu, bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Arab cakap gini, Melayu makna apa? Itu cara pada Mekah. Sebab tu hebat dia. Sebab tu tak pernah dengar istilah-istilah cakap tu seperti ulama-ulama sebelum dia. Dia ni banyak memecah tradisi, kita kata. Dia ni mujaddid lah. Mujaddid dalam ilmu usuluddin di alam Melayu ni pada Mekah lah. Kenapa? Kerana hak bahasa Arab dia fikir bagaimana maksud hak sebenar orang Melayu cakap. Lagu tu. Dia tak bukan kata mengaji Arab nak faham Arab dah. Ngaji Arab nak faham Melayu. Tu. Ni pada Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani, sepupu Syekh Ahmad Zain Al-Fatani, pengarang kitab Faridatul Fara'i. Hebat lah. Data-data orang sekarang ni dia i'tiraf kitab pada Mekah, tak tahulah. Bijak sungguh dia. Kata ni hebat sungguh lah dia. Maksudnya lebih alim pada Mekah lah. Orang mengaji di tanah Melayu ni nahwu start daripada Jurumiyah, Imriti, Jurumiyah, naik habis apa kok Yasin Fakihi, mengaji habis tu Mutammimah, Syarah Alfiyah Ibnu Malik, Syarah Alfiyah Ibnu Aqil, Syarah Alfiyah, Syarah Alfiyah tu habis licin mengaji nahwu di tanah Jawi ni. Tiba-tiba naik ke Mekah nak mengaji nahwu dengan Syekh pada Mekah, tuan pengarang kitab itu ni. Syekh pada tanya mengaji kitab apa dah di tanah Jawi pula. Dia bercerita habis. Ngaji kitab nahwu sekecil-kecil nahwu siapalah Yasin Fakihi. Jaga orang lah nak mengaji kitab tu tinggi. Bila pada Mekah kata buka Jurumiyah, cuba enrok sikit gini-gini. Tak betul seumur dengan pada Mekah. Aling dia lagi. Hingga-hingga dia kata aku mengaji bulat Jurumiyah dengan pada supaya baru-baru mengaji, tak pernah mengaji lagi Jurumiyah. Hebatnya Syekh yang pengarang kitab kita ni. Sebab tu dia banyak gunakan istilah Melayu. Jarang guna istilah Arab. Tu kenapa Arab yang reti dah, hak Melayu nak reti ni kok mana. Dan rahmat Tuhan. Ni terjemuh daripada mana ni? Terjemuh serta tafsir ni. Wassalatu, terjemuh wassalatu makna selawat daripada Allah. Salawat, salat dengan makna ad-du'a bil khairi.
minta pohon dengan kebaikan. Itu makna salah. As-salah bermakna lughah ad-du'a bil khairi. Doa dengan kebajikan. Itu makna salah pada lughah. Pada lughah. Sebab itulah sembahyang mayat qil dalam mazhab Syafi'i ada memperjalanan pendapat sembahyang solah jenazah tu bukan solah pada istilah, bukan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Kata qil ni makna qaulun dha'ifun, pendapat yang dhaif, yang lemah. Apa tu? Sembahyang jenazah tu apa? Makna solah pada sembahyang jenazah. Solah dengan makna lughah apa? Ad-du'a bil khairi, doa kebaikan kepada si mati, bukan menyembah si mati. Sebab tu ada kat rakaat sujud. Ada orang rakaat sujud tak sembahyang mayat? Kalau ada rakaat sujud boleh nyepak dulu, dubak tungging depan. Tak ada rakaat sujud kerana bukan menyembah mayat. Mendoakan kebaikan kepada mayat. Kalau pakai qaulun dhaifun, boleh ke tidak sembahyang mayat tanpa berwudu, berhadas? Boleh. Itu qaul dhaif lah tu. Qaul dhaif ni bolehlah kita nak buat amal tain-tain sempit. Iza dhaqat ittasa'at. Bila keadaan sempit, hukum jadi luas. Apa? Boleh kita taklid pada qaulun dhaifun dalam Syafi'iyah kita. Mana? Sampai-sampai tu orang semuanya nak akad takbir dah. Air pula tak ada. Kita pula ketuk macam kata kebar. Makan roti canai 3 keping lek pagi lah. Sakit perut. Sudah air tak ada. Orang takbir dah nak sembahyang mayat. Terus naik Allahu Akbar. Tu pas tak apa kah? Qaul dhaif tak apa. Tapi dalam keadaan berluah-luah waktu, iza tasa'at daqa. Saat orang panggil suasana berluah-luas, orang lambat lagi nak ambil air sembahyang, orang lambat lagi nak akad takbir sembahyang mayat. Air pun banyak dah ni. Kita pun ada waktu nak ambil air sembahyang. Ketika tu tak boleh kita nak taklid qaul dhaif dengan bermudah-mudah. Mesti kena ambil air sembahyang dulu. Itu orang panggil solah jenazah. Ada ulama qaul dhaif dalam mazhab Syafi'i pakai makna solah situ dengan makna lughah. Apa? Ad-du'a bil khair, bukan dengan makna istilah. Solah dengan makna istilah hak tadilah. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bi syara'ita makhsusatin. Beberapa perbuatan, beberapa perkataan yang dimula dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam dengan syarat-syarat yang tertentu. Itu orang panggil solah pada istilah fuqaha. Adapun solah di sini yakni dengan makna solawah. Kalau begitu solah dengan makna selawat daripada Allah, maknanya ialah rahmat. Itu. Selawat daripada malaikah dengan makna istighfar. Salawah daripada lain daripada manusia seperti bukit bukau, gunung ganang, kayu kayang, batu bata, besi-besi, tumbuh-tumbuhan, semua tumbuh-tumbuhan apa semua ni selawat juga ke Nabi, tapi dengan makna tahmid, dengan makna puji. Selawat hamba umat yakni manusia dan jin ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan makna doa. Itu selawat, makna dia berbagai makna. Kemudian selawat di sini maknanya selawat daripada Allah. Sebab itulah musannif dia terjemuh dengan dan rahmat. Dan tu wawu istinaf mula ayat balik, rahmat tu jadi mubtada. Dan bermula rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan, rahmat daripada Tuhan, daripada Allah. Rahmat daripada Allah. Rahmat ini perkataan yang muradif. Apa muradif? Yang bersamaan pada makna, berlainan pada sebutan dengan nikmat. Yakni nikmat ialah rahmat, rahmat ialah nikmat. Begitu. Rahmat ialah nikmat, nikmat ialah rahmat. Sama saja makna. Tapi sebut tak sama. Itu orang panggil perkataan yang muradif. Apa makna nikmat? Yakni orang panggil nikmat ni maksudnya ialah Allah Ta'ala memberi pemberian dia serta diampunkan dosa. Itu orang panggil apa? I'ta, daripada pemberian Allah. Asal makna nikmat ialah mujarradul i'ta. Semata-mata Tuhan bagi nikmat tu. Allah nikmat we orang kafir. Allah hidup senang, duit banyak, mewahnya hidup. Atau kata nikmat. Nikmat tu nikmat pada luar tu.
Padahal pada orang kafir tidak dipanggil nikmat, dipanggil niqmah. Karena nikmat pada istilah Allah Ta'ala bagi pemberian dia diserta dengan ampun dosa. Tuhan bagi ilmu yang nafi', amal yang makbul, isteri yang salihah, suami yang saleh, anak-anak yang saleh dan salihah, harta yang barakah, yang halal lagi barakah. Itu orang panggil nikmat. Kalau Tuhan bagi juga bini, berapa? 4 ekor bini, tapi semua macam langsui Pontianak, maka bukan nikmat, dia panggil nikmah. Nikmah dia panggil. Tuhan bagi anak, oi banyak anak, 40 ekor anak, tapi semua toyo-toyo lah ke. Nikmat kau dia panggil? Bukan nikmat, nikmah. Tuhan bagi ilmu, bagi, tapi tak nafi'. Mana ilmu dia tidak boleh mengawalkan dia daripada maksiat. Ilmu dia tidak boleh membawa dekatkan diri dia kepada Allah. Man izdada ilman lam yazdad wara'an wa tawadu'an lam yazdad illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah wara' dan tawadhu' hati dia dengan Allah Ta'ala, dengan hamba Allah. Semakin ada ilmu semakin takabur. Saya ada BA, saya ada MA, saya ada PhD, PQ, RSTU, BWXYZ. Semua saya ada laku. Siapa awak? Awak ada berapa PhD? Dia takabur pula. Maka orang ni tak bertambah apa-apa di sisi Allah, melainkan semakin bu'dah, semakin jauh daripada Allah. Bermakna ilmu tu ghairun nafi', ilmu tak nafa'at. Maka bukan nikmat, dia panggil niqmah. Bukan pemberian Allah untuk diampunkan dosa, bahkan jadi jerat untuk banyak lagi dosa, untuk pedih lagi azab dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Minta jauh dengan Allah Ta'ala. Sama. Sebab tu kita jangan minta mata. Jangan minta semata-mata mata benda dengan Tuhan. Mana? Kita tak ada anak, kita berdoa Allah, ya Allah nak anak, ya Allah nak anak. Bak Tuhan beri 20 ekor apa toyo belaka. Berat. Jangan minta semata-mata mata benda. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah kesenangan kehidupan dunia melainkan mata benda yang ghurur, yang menipu daya, yang tidak jelas. Seperti fata morgana. Di ketika panah nampak berkilau-kilau seperti air, rupa-rupa pergi tak ada benda. Itulah orang panggil mata dunia. Patu nak win nafi' minta sekali dengan keampunan Allah. Ya Allah, nak amal yang makbul, yang sahih, nak ilmu yang nafi'. Ya Allah, nak isteri yang salihah. Ya Allah, nak suami yang saleh. Ya Allah, nak harta yang halal serta berkat. Tu. Jangan nak harta atau belebak tu letak 2 poin beli yang jatuh atas riba tu ngango-ngango gitu. Tak tahu nak gapo dia kata. Sudahlah. Ini pakai pesan dengan 2 poin beli yang situ je. Berapa? Terkejut. Tu. Minta orang panggil keampunan daripada Allah. Jatuh berapa pun syukur. Jatuh 20 sen. Jatuh RM1. Jatuh RM10. Jatuh RM100. Jatuh RM1000. Mana barakah? Ada orang makan hidup kali pagi makan pagi tapi barakah. Hidup dia senang. Bumi lah jadi tempat katil dia, langit lah tempat bumbung atap neduh tidur dia. Cuba kita tengok orang gelandangan dia. Senang hidup dia ni. Mudah sungguh hidup. Tak ada susah mana hidup dia. Ada tu letak hati seorang tu mudah gitu. Nikmat dia. Kita tidur dalam ekong, tidur atas katil, nyunyuk ni pun hati duduk main gelisah semua. Ada orang curi masuk kan. Kena pasal CCTV. Berapa CCTV? Allah, ribu nak pula. Cari duit pula. Mampu gerah aku terik ni. Pasal CCTV. Lepas tu papa pakai tudung muka. Nampak mata kelip. Iwak gini depan CCTV. Tak ada tahu juga siapa mengapa. Adulah. Duk tak tenang semua hati kitanya. Jadi minta nikmat. Jangan minta mata semata-mata. Biar orang panggil ilmu yang nafi', amal yang sahih, makbul. Ikutlah. Jangan nak bini kita orang bujang ni. Ya Allah, kenapa aku bujang ya Allah? Berilah aku bini. Aku nak bini. Belebak Pontianak apa keras itu. Sabut perut pula dari sini. Jangan. Nak ya Allah isteri yang salihah. Yang jadi penyejuk mata. Anak-anak jadi qurratu ain, yang penyejuk mata. Sedap tengok, serabut-serabut tengok ke anak, sejuk mata, berjuruh anak. Baca Quran boleh, semaya jaga.
Nak dengar kata dua ibu bapa pada tempat yang tidak maksiat. Tu anak penjinjit mata tu dia panggil. Itu nikmat. Nah, tiba-tiba Nabi SAW kita minta rahmat Allah, rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan dengan makna nikmat Tuhan. Nikmat dengan makna pemberian Allah serta ampun dosa. Sedangkan Nabi ni maksum, tidak ada dosa. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Liyaghfira lakallah. Telah Allah Taala ampun bagi engkau segala dosa kalau ada hak dulu. Wa ma yang akan datang. Wa ma ta'akhkhar dan liyaghfira lakallahu ma taqaddama yang terdahulu. Atau ta'akhkhar, ataupun yang lagi akan. Semua tu pelicin habis dah. Maksum. Nabi tak ada dosa. Apa kata nikmat ni pemberian Allah serta ampun dosa. Maka makna nikmat rahmat pada selawat bukan dengan makna Allah memberi pemberian Allah serta ampun dosa. Makna sekarang rahmat dan nikmat ialah Allah Ta'ala berikan pemberian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta diangkatkan maqam, peringkat, pangkat, darjat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbaliklah. Kalau kita ni minta nikmat dengan makna minta pemberian Allah serta ampun dosa. Kalau kita minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita minta dengan Allah Taala diberikan nikmat, rahmat kepada Nabi dengan makna minta Allah Taala beri pemberian Allah kepada Nabi serta diangkatkan peringkat, diangkatkan maqam, pangkat kerana Nabi tak ada dosa. Tu kerana Nabi maksum. Tu maknanya ya Allah. Wassalatu ay bimakna Allahumma salli. Ini orang panggil khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Kalau kita baca dalam nas Arab, dia bunyinya begini. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih. Khairi khalqih, sebaik-baik khalqi, sebaik-baik makhluk. Itlaq masdar tapi naknya dengan makna maf'ul, makhluk. Khairi khalqih, sebaik-baik khalqi ay khairil makhluqat, sebaik-baik makhluk Allah Ta'ala. Jadi wassalatu wassalam ay bimakna Allahumma salli. Bermula rahmat Tuhan, yakni ya Allah turunkan rahmat engkau kepada Nabi kami. Itu maknanya. Ya Allah turunkan, berikan rahmat engkau atas Nabi kami. Apa makna rahmat engkau? Yakni ya Allah engkau berikan pemberian engkau atas Nabi pemberian engkau atas Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta diangkatkan peringkat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai peringkat mana? Yakni maqam yang paling terpuji. Allah panggil maqam apa? Maqam apa dah? Maqam apa dah? Tak ingat dah. Lepas azan tak mau duduk tak kira tak ingat. Maqam mahmudah. Maqam mahmudah. Adalah Quran kata asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Asa itu asalnya mudah-mudahan tapi pasti. Daripada Allah tak nak kata mudah-mudahan, nak kata pasti. Asa dengan makna pastilah. Asa an yab'atsaka, pastilah bahawa kami membangkitkan engkau hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asa an yab'atsaka rabbuka oleh Tuhan engkau maqaman mahmudah, akan maqam, tempat, pangkat, darjat yang terpuji. Apa makna maqaman mahmudah? Yakni syafa'atul uzma. Itu. Jadi wassalatu dengan makna kita minta dengan Allah supaya Nabi kita mensyafaatkan kita dengan syafaatul uzma. Tak rugi buat apa selawat oi. Tak rugi sungguh. Allahumma wassalatu ay Allahumma salli. Ya Allah, rahmatilah atas Nabi kami. Apa makna rahmatilah atas Nabi kami? Ya Allah, berilah pemberian engkau atas Nabi kami serta diangkatkan peringkat yang paling terpuji, yakni berilah Nabi kami maqam mensyafaatkan kami di padang mahsyar akhirat Allah. Itu makna ar-rahmah. Itu makna wassalatu, dan bermula rahmat Tuhan dan kesejahteraannya Tuhan.
Ini orang panggil terjemahan daripada lafaz Arabnya wassalamu. Wassalatu wassalamu. Kerana dalam Quran datang perintah amar pada menyuruh selawat. Ini bukan semata-mata selawat, bahkan salam ke atas Nabi juga diperintah. Ya ayyuhan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salam pun sekali juga. Jadi sebab itulah berselawat ke atas Nabi serta salam. Sunat begitu. Melainkan dalam semayang, salam kita terdahulu daripada selawat. Mana? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian selawat, mujarrad semata-mata selawat tak boleh kita reka, melainkan hak warid daripada Nabi ajar kepada sahabat. Mana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Atau kita nak menuntuti adab dengan Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa nabiyyina Muhammad. Boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Boleh juga tambah sayyidina, jangan marahlah. Sini orang kata bid'ah pula berat. Tak ada hak. Kerana Nabi kata ana sayyid, akulah sayyid. Ana sayyidu waladi Adam. Akulah penghulu sayyid anak-anak Adam. Wala fakhra, tetapi aku tidak berbangga. Begitu. Dan kesejahteraannya Tuhan. Ini terjemuh daripada wassalamu. Sejahtera. Nabi tak sejahtera lagi ke? Nabi sejahtera dah. Bahkan Nabi mensejahterakan orang lain. Sampai-sampai Nabi itu nak kalau boleh umat semua masuk syurga. Kemudian Nabi kata nak juga kukuk mana pun biar umatku masuk syurga tanpa hisab. Biar ramai umat aku ni masuk syurga tanpa hisab. Mana? Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Sullatum minal awwalin, 1/3 daripada umat engkau yang awal masuk syurga tanpa hisab. Yang lain kena hisab lah masuk syurga lah. Wa qalilun, dan sedikit sangatlah umatmu di akhir nu masuk syurga tanpa hisab. Masuk syurga tanpa hisab mana free. Mana ada orang panggil kalau cek JPJ tu ada stiker JPJ. Ana Roblox tu lalu ada stiker kod polis JPJ. Polis JPJ kata, tak kena Roblox. Mana tak kena hisab. Hak pesen kena hisab ni naklah sikitnya cek habis. Lapu depan, lapu tinggi, lapu rendah, lapu bawah. Nombor pelik. Nombor pelik depan, nombor pelik belakang, side mirror, tayar, sport ring, habisnya cek. Gearbox gapo habisnya cek. Apa? Takut tak kena undang-undang. Tiba-tiba kena belaka, masuk juga syurga. Lepas ke? Tiba-tiba tak kena, dia tak kena ni, sakitlah sikit. Tepi-tepi sama. Tu takutnya hisab ni. Diperkira oleh Allah Taala. Tapi orang lain ni tak takut ke hisab. Dia tak takut ke perkiraan Allah. Dia tak takut. Dia boleh buat apa saja. Dia ingat kata Tuhan ni tak hisab ya akhirat esok. Padahal kalau orang betul-betul iktikad kejap dengan rakaat hati, kata beriman dengan para malaikat, wajib secara tafsili beriman dengan para malaikat yang 10. Mana? Raqibun atid, ma yalfizu min illa ladaihi raqibun atid. Tidak berlapah satu-satu perkataan, tidak berbuat satu-satu perbuatan, mereka semua dicatat tulis oleh raqib atid. Kalau orang ingat gitu, dia tak berani nak cakap kosi-kosi. Nak buka aib kosi-kosi. Nak taib benda-benda yang tak baik. Mereka apabila dia nak tahu sungguh, dia akan pergi tabayun, bukan tibayun. Sini tabayun, tanya sungguh. Orang lain ni tak ada tabayun dah, pakai tibai itu. Tiba tak cara. Sebab dia tibai presiden kita tibai pula dia. Iyalah orang lain ni. Dia nak bercakap soal nasab. Soal nasab ni bukan soal qat'i. Ilmu nasab seperti juga ilmu hadis, istiqra' ulama tidak membawa natijah yang qat'i. Tidak ada yang qat'i pada istiqra' ulama. Sebab tu kaedah ulama kata hadis yang sahih itu boleh jadi tak sahih. Kenapa?
Ini sahih bukan makna betul. Pada istiqra' periksa seorang tu cukup syarat nak dihukumkan sahih, maka dikatakan sahih. Boleh ihtimal dhaif? Boleh. Nah, sama juga. Sama juga dengan ilmu nasab. Nah, kerana ilmu nasab ni ilmu keturunan. Katakanlah ada nakib sekalipun, belum tentu nakib tu boleh menyusun semua, tidak tertinggal sedikit pun. Boleh jadi seorang yang dia susun kata tak ada keturunan, ada keturunannya tetapi tidak dicatat oleh dia. Ada begitu. Allah ni peramal ni kau senyap ilik sia. Taruh ada dengan tu ni dengan IC dengan apa pun ni kau senyap. Bining rasmi seorang, bining tak rasmi 3 ekor lagi. Hak tak rasmi tu pula bukan mandu, ada anak juga. Hak dirasminya seorang. Hak rasmi ni hak boleh makan pusaka secara rasmi, hak tak rasmi tak ada nama. Bila nak tutup hak pusaka, mana awak bukan anak, tak ada apa. Bila awak bini dia, bila anak awak ni keturunan dia, ada. Ini setara hak ada dengan lengkap dengan data IC. Apa lagi zaman dulu. Maka nakib pada nasab mereka berusaha untuk mencari keturunan-keturunan mereka semampu yang dapat. Ada yang mereka tak dapat, maka mereka katalah tak dapat. Diputuskan tidak ada. Ihtimal ada, ihtimal. Begitu. Bukan hukum qat'i dah. Sepertilah kisah Imam Abul Hasan Syazuli. Imam Abu Hasan Syazuli ni ketika mana di Mesir, oleh kerana ramai orang ikut pengajian dia, maka dengkilah para ulama. Lantang dia berkuasa berbicara kepada penguasa, dengkilah para menteri-menteri. Dan kehebatan dia tu diakui oleh murid-muridnya dan guru-gurunya, maka dengkilah para-para orang yang ada nasab kemuliaan. Mana? Dikatakan Imam Abul Hasan Syazuli bukan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana nasabnya tidak ada dalam kitab. Tak ada dalam kitab. Hingga ramai orang berpaling daripada belajar dengan Imam Abul Hasan Syazuli. Lari, tak ada seorang, tinggal seorang anak murid dia. Namanya Abu Abbas Al-Mursi. Yakni guru bagi Syekh Ibnu Athaillah Al-Sakandari, pengarang kitab Hikam Ibnu Athaillah tu. Jadi Ibnu Athaillah gurunya Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi gurunya Imam Abul Hasan Syazuli Al-Hasani, keturunan Nabi ikut Sayyidina Hasan. Tetapi nasabnya tidak ada dalam kitab pada ketika zaman tersebut. Menyebabkan orang hak dongki, tahu dongki? Hasak dongki dia panggil tadi ni. Hasak seperti himar lah. Menfitnah bagai-bagai fitnah kepada Abu Hasan Syazuli. Maka murid-murid yang tidak sidik pada benar hati mengakui guru berpaling tak ada, tak mengaji, tinggal hingga sunyi tempat belajar Imam Abul Hasan Syazuli. Maka berangkat hijrahlah Imam Abul Hasan Syazuli ke Humaithirah. Di hujung Mesir sana tu. Masa kat Mesir tu sepak pergi Humaithirah. Mudah lagi tak Syekh Nabil? Tak ada lagi. Tak ada ni ustaz juga tu. Mengaji Mesir juga tu, Usuluddin. Dipuk yang mengajar jangan-jangan sekali. Satu batch pengajian di Mesir. Humaithirah. Maka dalam perjalanan anak murid dia Syekh Imam Abul Abbas Al-Mursi mengadulah kepada guru dia, "Ya Sayyidi Syekh, bagaimana ni orang-orang semua tidak mengakui engkau keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Maka jawab Imam Abul Hasan Syazuli, "Kafa bi iqrarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-alimu la yukmalu fi maqamil alimi illa yubla bi arba'in." Cukup dengan akuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang alim itu tidak akan sampai maqam kealiman dia sehingga dia dibala dengan 4 bala. Mana? Syamatatil a'da, dimaki hamung oleh musuh. Wa tuhmatil juhala, difitnah, ditohmah tak baik oleh orang-orang jahil. Macam mana jahil? Dia tohmah tak baik. Wa qalu salama. Idza khatabahumul jahilu faqalu salama. Bila orang jahil berbicara, tak usah duk lawalah buat perabih helio. Kata dia selamat. Selamatlah jahil mu tu. Tuhmatul juhala. Wa tuhmatul juhala wa fitnatul asdiqai, dan fitnah kawan-kawan rapat. Sahabat-sahabat rapat kata Abu Hasan Syazuli tu macam kita lah, ngaji pondok mula bukannya rajin sangat pun, duk main gula rokok ya agaknya.
Fitnah asdiqa biasa. Wahasadil ulama, dan dengki oleh ulama sendiri. Ulama sendiri dengki. Tak boleh jadi ni orang mengaji dengan dia macam mana kita nak buat? Kita jemput orang lain 17 orang lagi. Kita jemput dia, 80 orang penuh dewan berselo siap. Contoh kita kata wahasadil ulama. Faman sabara, siapa yang sabar dengan bala yang 4 tersebut, kata Imam Abdul Hasan Syazuli, ju'ilal imam li apa namanya? Ja'alallahu imaman yuqtada bih. Ja'alallahu akan menjadilah oleh Allah Taala akan dia imaman, seorang imam yuqtada bihi, yang dipegang oleh manusia. Wa fi Humaisirah saufa tarah. Nanti sampai ke Humaisirah, nanti kamu akan lihatlah kebenarannya. Maka berhijrahlah dua orang ni. Malam tersebut di Qahirah di Mesir, satu orang zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertaraf ulama bermimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi tak boleh jadi dalil, tapi yang jadi dalilnya ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqazah. Man ra'ani fil manami faqad ra'a haqqan. Siapa yang melihat aku dalam mimpi atas rupa aku dan atas rupa aku, rupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia mengaku aku Nabi Muhammad, tapi muka hitam macam Afrika Utara. Itu bukan Nabi Muhammad lagi tu. Dan ini atas rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putih kemerah-merahan dan sebagainya dalam kitab Syama'il Muhammad dia sebut faqad ra'a haqqa, maka sungguhnya dia telah melihat yang betul. Maka melihat seorang zuriat Rasulullah yang bertaraf ulama di Qahirah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Maka bertanya dia, ya Rasulullah, hal Syazuli min zurriyatika? Ya Rasulullah, adakah Syazuli itu daripada zuriat engkau? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Naam, ya. Faman ta'allaqal juz'i faqad ta'allaqal kulli. Wa fi riwayatin faman ta'allaqal far'i faqad ta'allaqal asli. Siapa yang berpegang dengan juz'u, yakni Syazuli, Imam Abu Hasan Syazuli, faqad ta'allaqal kulli, maka dia berpegang dengan kul, yakni aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bangun pagi esok cerita pada orang lain, pakak pergi belakang Humaisirah. Jadi ramailah sampai sekarang orang duk pakak pergi ziarah ke makam Imam Abdul Hasan Syazuli di Humaisirah di Mesir. Maka nak cerita tak apa tentang nasab seorang berdasarkan ijtihad masing-masing. Seorang tu dia ada orang panggil nasab dia, ditulis oleh tok nenek moyang dia. Dengan makhtuta, tulisan tangan, yang kemungkinan tidak terkandung dalam kitab yang telah dicetak kerana simpanan orang tua-tua. Maka ketika itu dia berdasarkan apa yang telah ditulis oleh tok nenek dia. Zan dia, sangka kuat dia benar apa yang ditulis oleh tok nenek dia. Maka berdasarkan ijtihad zan masing-masing. Kalau kita mentahmah seorang tu bukan keturunan seorang tu, bermakna kita telah menuduh ibu bapa dia telah berzina. Kalau tak betul, tak dapat mendatangkan 4 orang saksi yang adil, maka kita kena hukum qazah lah jawab dia. Jangan main-main. Maka sebab itulah yang tidak ahli jangan cuba-cuba bercakap, cukup tawakuf. Hatta para habaib, para ulama sayyid yang mereka bukan ahli nasab, mereka tidak cuba untuk masuk cakap, bahkan mereka diam, membenar pun tidak, menidak pun tidak, kerana dia bukan ahli. Adapun ahli nasab, dia kata tidak. Kenapa? Dia berijtihad dengan kitab dan keilmuan yang dia ada, maka ijtihad dia tu sah. Bagi orang yang ada sungguh, orang panggil nasab salah silah, ditulis oleh tok nenek moyang, maka dia berijtihad zan di atas apa yang ditulis oleh tok nenek dia. Itu saja soalnya. Ada pun orang yang tidak ahli, diam sudahlah, jangan duk campur-campur nak cakap. Dak ni kalau campur banyak lagi fitnah yang akan timbul. Yang betulnya bukan tibayun, tabayun. Apa? Mari cuba. Mari jumpa sendiri, buka kitab, tengok sendiri dengan mata kepala. Dalam Facebook pun kita masuk dah. Tetapi tidak disetujui oleh ahli nasab pada zaman. Maka tidak disetujui bukan bermakna qat'i, tetapi bersifat dengan zanni. Cukup menghormati ijtihad masing-masing,
maka jangan sampai kita memutuskan ukhuwah Islamiyah itu. Tu ilmu nasab ni luah lah. Kalau kita mengaji kat Mesir tu banyak lagi lah. Habis itu. Dan kesejahteraannya kita sambung semula pula ni. Letih dah kita ni sebenarnya. Sejak daripada pagi 8 pagi sampai pukul 6 petang ni. Kursus solat 13 rukun di Bangi tu. Balik tak sempat nak mandi, mari tu. Ni balik dah rehat-rehat kejap makan nasi tu mari. Jadi kita sambung pula dan kesejahteraannya Allah minta turun juga atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa minta sejahtera sedangkan Nabi sudah sejahtera? Yang tak sejahteranya kita. Maknanya bagaimana sebenarnya? To be continue. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam.